warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara pengurusi majlis, Cik Wan bersama isteri dan rakan-rakan yang saya baru temui lah, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kenalkanlah diri saya dulu. Memang dulu saya cikgu tapi dah pencen, ya. Jadi cikgu pencen lah. Muda lagi? Pencen 58, ya. Berasal daripada Bagan Datuk, sekampung dengan Dr. Osman ni, ya. Sekaum pun, ya. Sama-sama jauh, ya. Dan sekapal dengan kapten juga, ya. Saya baru pencen bulan November baru ni lah, ya, November 2011. Dan banyak duit. Ya, walaupun duit banyak tapi tanggungan saya mungkin jauh lebih besar daripada tuan-tuan, ya. Saya ada 21 anak semuanya. Berapa ibu tu? Daripada 3 ibu, ya. Jadi kena agihkan lah duit-duit ni. 3 kaki, Dan sebelum saya bersara, saya sudah melagang satu perniagaan lah, ataupun satu bisnes kecil-kecilan, iaitu saya buat travel kecil-kecilan, ya. Melancong lah, bawa orang pergi melancong, ya. Tak jauh lah, cuma di sekitar Malaysia ni aja, ya. Sabah, Sarawak, ya, Jakarta, Bandung, Medan, Vietnam, China, macam itulah, ya. InsyaAllah kalau besok lebih kukuh, baru saya pergi lebih jauh lah, ya. Jadi pertamanya, selama saya mengajar dulu, memang masa-masa terluang saya pun bercampur dengan grup multi level sebenarnya, ya. Dan saya tinggal di Ipoh, jadi leader-leader multi level berdatang ke Ipoh, antaranya dia cari saya, ya. Sebab konon-kononnya macam saya ni ramai downline. Tapi sebenarnya saya bukan ramai downline dalam multi level. Saya ni sebenarnya orang koperasi, ya. Bersama dengan Dr. Osman juga, ya. Kami pernah pegang sebagai lembaga pengarah koperasi yang besar-besar. Dan koperasi itu pun diantaranya dah lingkup pun, ya. Jadi saya senang aja saya punya andaian. Kalau koperasi yang memang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, badan yang legal, yang ahli dan pelaburnya ramai, bila disalah urus dia akan lingkup. Jadi kalau macam easy cash ni, bagi saya memang lebih easy lah untuk, orang kata, maknanya berakhir, ya. Sebab tak ada dalam dunia ni Allah jadikan benda yang kekal abadi sampai kiamat, tak ada. Ada orang tanya saya, tak takut ke masuk easy cash ni? Takut apa, saya tanya? Nanti baru buka sebulan tutup ni. Ada setahun jalan, lingkup ni. Saya kata, apa nak hairan? Perwajah steel kat Terengganu tu, kerajaan nak top up berapa kali dah, berapa bilion dah. Pun lingkup, saya kata. Jadi apa pemikiran kita terlampau, orang kata, prejudis sangat, kan? Negatif sangat. Okey. Bagi orang yang tak faham cerita pelaburan, senang aja. Awak masuk cuma 3,400. Besar sangat ke 3,400 ni? Susah juga nak cari. Kat tangan dia ada rokok. Saya tanya, awak pernah tak calculate awak punya rokok ni daripada mula zaman muda merokok sampai tua sekarang ni, berapa puluh ribu duit rokok awak dia? Tak melabur pun, tapi duit awak habis, kan? Saya tanya gitu. Apa pulangan yang ada? Sakit. Jantung awak karat. Paru-paru dia kata. Minta maaf, ya, kawan-kawan yang merokok, bukan kita nak kenakan. Sebab saya cikgu di sekolah dulu, memang kebetulan saya jadi penolong kanan HEM. Jadi kerja saya nangkap budak merokok dalam tandai, ya. Itulah kerja saya hari-hari, ya.
Dan peratus merokok ni memang anak Melayu lah, paling handal. Ya? Itu selingan dia. Okey, berbalik cerita masalah takutkan ini, memanglah dalam dunia ni apa pun akan berisiko. Tuan-tuan hari-hari start je kereta di atas lebuh raya, risiko dah. Risiko. Bila-bila masa kita boleh accident dan sebagainya. Jadi bila kita buat satu kerja tu, janganlah kita terlampau banyak bimbang, takut, was-was. Sebab kalau kita betul-betul pegang kepada ajaran Islam, benda-benda yang selalu kita was-was, takut ni sebenarnya bukan daripada ajaran Islam. Ya. Malah ada hadis Nabi yang menyebutkan dalam sesuatu pekerjaan, kalau kita banyak menggunakan kalau itu sebenarnya bisikan daripada iblis supaya manusia jangan berjaya. Itu sebenarnya dalam kaedah macam mana kita nak membina generasi kita supaya perkasa dalam ekonomi. Ya. Jadi kami ni dah jenuh sebenarnya, dah jadi golongan tua dah, jadi tak sepatutnya lentang bukang macam ni lagi ya, tapi kita dah memikirkan zaman tua dengan Dr. Osman ni ya. Jadi kaedah yang kita guna sekarang ni, kita tahulah dalam sistem apa ni, kita nak sebut apa sistem ekonomi di Malaysia ni pun kita tak tahulah. Kapitalis pun mungkin ya, autokrasi pun mungkin, macam-macam lah. Tapi kita lihat selama ni bila ada kesempatan dan ruang untuk orang ramai membuat pelaburan, berduyun-duyun tau. Sama ada yang legal maupun tak legal. Yang legal ni macam ASN, ASW, AS macam-macam lah. Berduyun-duyun orang pergi melabur, dan walaupun mungkin dijanjikan sekian, tapi akhirnya tak tercapai kan. Itu yang berlaku. Sebaliknya yang illegal ni pula, macam-macam dah kita dengar. Dulu kita dengar apa itu, Swiss cash. Swiss cash. Berduyun-duyun orang masuk. Pak Mantelo orang masuk. Ya. Pak Mantelo tu tak apalah, Pak Mannya ada dekat Taiping, rumahnya kita boleh jumpa. Tapi kalau macam Easy Cash ni, bukan Swiss cash ni, saya nak tanya tuan-tuan, di mana pejabat dia? Siapa owner dia? Boleh tak kita pergi pejabat dia? Boleh tak kita telefon owner dia? Itu je bezanya dengan Easy Cash. Jadi walaupun easy, tapi ownernya easy untuk ditemui. Pejabatnya easy untuk dikunjungi. Ya. Saya pun baru 10 hari bulan Jun ni, kebetulan saya ada urusan di Jakarta, terus ke Bandung. Cik Wan dengan saya nak pergi, dia pun nak pergi. Balik hari pun. Flight pagi, malam balik. Ya. Dan saya sampai di situ, saya pun tak pernah diraikan sebegitu rupa di Indonesia. Ya, kecuali kalau saya bawa pelancong, memang dia orang raikan sebab saya tua leader kan. Tapi kali ini saya datang, dah ditunggu dengan Harrier. Tuan-tuan tahulah kalau di Jakarta ni, di Indonesia dah pakai Harrier ni, bukan orang kampung biasa-biasa je. Ya. Dibawa ke pejabat, kemudian dibagi taklimat, dijamu makan dulu. Ya, 1 sen tak keluar duit. Ya. Dah lepas asar tu dia beritahu nak solat di atas, dia kata. Komplek apa ni Tamrin City ni bukan kecil-kecil ya. Lebih kurang macam Mangga 2 tu juga ya. Di atasnya masjid ya, sebesar-besar masjid. Itu yang istimewa di Indonesia sebenarnya. Setiap shopping komplek yang besar-besar, atas ni masjid. Tak percaya tengok di Bandung, di Pasar Baru ya. Atas tu masjid yang cukup besar. Boleh buat solat Jumaat dan sebagainya. Ya. Kita paling atas tu video game center, tempat budak sekolah lepak Lepas tu mengadulah masalah sosial, merebak ya. Saya pernah cakap dengan apa ni, bila ada convention yang besar-besar, kita ni kadang-kadang tak seimbang ya pembangunan kita. Ya. Kita suruh Kementerian Pendidikan mendidik budak-budak, tapi Kementerian Perdagangan dia luaskan perdagangan dia sampai benda-benda yang tak berapa sesuai pun dipasarkan. Jadi akhirnya anak-anak didik kita, anak sekolah kita lepak dekat shopping center. Jadi masalah masyarakat. Kita balik cerita pelaburan balik ya. Jadi pada saya, kalau sekadar 3004, janganlah kita fikir sampai 34 bulan ya. Paling tidak bijak kita buat keputusan kalau lama-lama ni, sebab kita untuk masyarakat kita payah nak berjaya. Ya. Kita tidak bijak membuat keputusan. Orang yang bijak membuat keputusan antaranya kena cepat. Pen tak ada dah.
Ya. Tepat. Tepat, ya. Berani. Ya. Positif, ya. Sebab itu saya sembang dengan kawan, kita nak ajak orang masuk apa pun, kita jangan buang masa. Ya. Manusia ada 3 jenis, ya. Nombor 1 positif, yang kedua 50-50, yang ketiga negatif. Ya. Kalau kita jumpa orang negatif, kita spend lebih kurang 1 minit, 2 minit cukup. Jangan buang masa dengan orang negatif, sebab buang masa kita. Ya. Contoh kita jumpa, betul? Ni ada satu peluang lah, bagus ni. Ini dah banyak Malaysia ni katanya, memperlunya katanya. Ini golongan negatif. Jangan buang masa dengan dia. Tapi kalau kita jumpa tuan ni misalnya, apa tu? Ini ada satu peluang pelaburan, asasnya perniagaan. Okey juga, saya rasa kalau saya